yang murni atas nama Ilahi. Kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terengganu Darul Iman, maju berkat sejahtera. Maju Terengganu, maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, negeri akan maju, bertakwa iman, walaupun sejahteralah Darul Iman di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua, maju berkat sejahtera, tekad kami, impian semua, maju berkat sejahtera. Bunyi soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat lagi kita sambung pengajian talaki kitab online bersama Da'i Dun Buluh Gading bersama Al-Fadil Ustaz Abu Usamah pada malam ni, dan insya-Allah sama-sama kita mulakan talaki kitab kita pada malam ni dengan bacaan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah. Untuk makluman muslimin muslimat yang dikasihi Allah, malam ni kita masuk siri yang ke-6 ataupun minggu yang ketiga untuk talaki kitab online, kitab yang kita bacakan ni, kitab Umdatun Nasik, dan kita harap ramai lagi yang dapat bersama dengan kita pada malam ni. Dan tuan-tuan juga boleh komen di ruangan komen, adakah suara, audio, video yang bersiaran sekarang dalam keadaan baik ataupun perlu diperbaiki. Boleh nyatakan
Boleh ambil. Okey, ada gangguan teknikal sikit tadi. Okey, boleh nyatakan di ruang komen adakah siaran dalam keadaan baik dan nyatakan tempat mana anda mendengar siaran ni. Dan insya-Allah kita sambung pengajian kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Dan tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Abu Samah untuk meneruskan bacaan kitab kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Terima kasih yang dikasihi saudara pengurusi majlis. Tidak lupa juga kepada pihak penganjur, muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung balik kitab pengajian kitab Minhajul Talibin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa taala. Yang mana pengajian kita adalah pengajian yang ke-6, tak silap ingat. Kata Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa taala. Okey, suara okey ni. Wa ma dhubbiba bi dhahabin aw fiddatin ضبة كبيرة لزينة حرم أو صغيرة بقدر الحاجة فلا أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة جاز في الأصح. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan hukum penggunaan bekas yang diperbuat daripada emas dan perak. Yang mana pada minggu lepas kita telah jelaskan bahawasanya penggunaan bekas yang diperbuat daripada emas dan perak adalah tidak dibolehkan. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya. Jangan sekali-kali kamu makan di dalam bekas daripada emas dan perak, dan jangan sekali-kali kamu minum di dalam bekas yang diperbuat daripada, jangan kamu minum dan jangan kamu makan di dalam bekas yang diperbuat daripada emas dan perak. Maka apabila disebut tentang, betul dah sini Mia? Betul tak? Apabila disebut tentang hukum penggunaan bekas yang diperbuat daripada emas dan perak, maka ulama memasukkan dalam perbahasan ini tentang penggunaan bekas yang bukan daripada emas dan perak tetapi ditampal dengan emas dan perak. Dia bukan emas, bukan emas dan bukan emas perak. Bukan bekas emas, bukan bekas perak. Tapi ditampal dengan emas dan perak. Apakah hukum penggunaan bekas tersebut? Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, dan pandangan ini sebenarnya adalah pandangan majoriti ulama fiqh, bahawasanya ma dhubbiba bi dhahabin aw fiddatin, bekas yang ditampal dengan emas ataupun dengan perak, dhabbatan kabiratan, tampalan yang besar, li zinatin, kerana perhiasan, hukum dia adalah haram, hukum dia adalah haram.
Jadi kalau bekas tu, katakanlah bekas tu bekas tembaga. Lepas tu kita pun ambil. Tak payah kata kita lah, sebab benda hak yang salah kita jangan contoh untuk kita. Seorang tu tampal emas ataupun tampal perak pada bekas tersebut. Yang mana tampalan itu adalah tampalan yang besar. Di ukuran besar kecil ini adalah pada uruf. Kalau uruf kata besar, besar lah. Kalau uruf kata kecil, kecil lah. Jadi ditampal dengan tampalan yang besar pada uruf, tujuan dia untuk perhiasan. Nak nampak comel sikit, bekas tembaga tu, dia letak emas, dia tampal dengan perak, tujuan untuk perhiasan, maka hukum dia adalah haram. Jadi kesimpulan, kalau bekas tu bukan bekas emas dan perak, bolehlah kita guna. Tapi kalau bekas tu ditampal dengan emas dan perak, yang mana yang pertama tampalan tu besar pada uruf, yang keduanya tujuan dia adalah kerana perhiasan, kerana nak nampak comel, maka hukum dia adalah haram. Mengguna bekas tersebut adalah haram. Sama dengan mengguna bekas yang keseluruhannya emas dan perak. Baik. Au saghiratan biqadri al-hajah fala. Au saghiratan li zinatin au kabiratan li hajatin jaza fil asah. Ataupun kecil. Tampalan tu kecil. Tapi dengan kadar hajat. Maka fala ay fala yahrum, maka tidak haram. Maksudnya tampalan ni tidak besar. Tampalan ni kecil saja pada uruf. Tapi dia tampal ada tujuan. Tujuannya bukan kerana perhiasan, tapi kerana keperluan. Contoh, bekas tu pecah. Maka perlu kepada tampal. Dia pun ambil emas ataupun ambil perak. Dia pun tampal pada tempat yang pecah. Tapi tampalan tersebut kecil. Maka fala ay fala yahrum, maka tidak haram. Jadi kalau tampalan tu kecil, okey, yang pertama kecil. Yang keduanya adalah kerana ada hajah, maka hukum dia adalah tidak haram. Kalau tampalan besar, kerana perhiasan, hukum dia adalah haram. Kalau tampalan kecil, kerana ada hajat, ada keperluan, maka hukum dia adalah tidak haram. Tinggal lagi adalah tampalan yang kecil kerana perhiasan, ataupun tampalan yang besar kerana hajat. Apakah hukum? Kata dia, au saghiratan li zinah. Ataupun kecil kerana perhiasan. Kecil je, tapi tujuan untuk nampak comel. Ataupun kabiratan besar, li hajatin, tapi ada tujuan, ada hajat, ada keperluan. Contoh pecah. Jadi kena tak banyak sikit lah, sebab tempat pecah tu banyak. Maka ketika tu, jaza fil asah. Harus mengikut kaul yang asah. Tetapi, walaupun harus, tetapi tidak terlepas daripada makruh. Kata ulama, harus serta makruh kalau sekiranya kecil kerana perhiasan ataupun besar kerana hajat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buat sedikit kesimpulan daripada apa yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi dalam bab tampalan emas dan perak. Bekas tu bukan bekas emas dan perak. Katakanlah bekas tu diperbuat daripada besi ataupun bekas tu diperbuat daripada tembaga, maka boleh kita guna sebab tidak ada larangan. Apabila tidak ada larangan, maka kembali kepada harus. Sebab al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal pada semua perkara adalah harus. Selama mana tidak ada dalil yang melarang. Sekarang ni tidak ada dalil yang melarang, maka hukum dia adalah harus. Boleh kita guna. Tetapi oleh kerana bekas yang diperbuat daripada emas dan perak dilarang dalam hadis, maka tidak boleh kita guna. Cuma bekas yang diperbuat bukan daripada emas, bahan logam bukan emas, bukan perak, tiba-tiba gitampar emas situ, gitampar perak, ada ain emas, ada ain, ada jirim emas, ada jirim perak, maka kata ulama kena tengok. Tengok lagu mana. Kalau kita nak guna bekas tu, kita kena tengoklah. Tengok lagu mana. Yang pertamanya, tampalan tu kecil ke besar. Yang keduanya, kerana perhiasan ke ataupun kerana ada keperluan. Kalau kecil, kerana ada keperluan, maka hukum dia adalah harus. Kalau kecil,
kerana perhiasan, hukum dia adalah harus tapi makruh. Kalau besar, kerana perhiasan, hukum dia adalah haram. Kalau besar, kerana keperluan, maka hukum dia adalah harus serta makruh. Okey, hak ni. Hak yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi. Tapi sebenarnya apa hak yang disampaikan oleh Imam Nawawi, hak yang kita buat kesimpulan saat ni itu, sebenarnya bukanlah pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Pandangan mu'tamad nanti kita akan tengok lepas daripada ni akan disebut oleh Imam Nawawi. Baik. Katanya wa dhabbatu mawdhi'il isti'mali ka ghairihi fil asah. Tampal tempat guna adalah seperti lain daripada tempat guna mengikut kaul asah. Maksudnya lagu mana? Mi ambil gelah ni. Ambil gelah. Tengok contoh. Okey. Katakanlah ni, okey, kita ni ada gelah. Gelah ni adalah bekas yang kita guna untuk minum air. Katakanlah dia tampal perak ataupun tampal emas. Tadi kita kabar dah cerita hukum. Dia ada kala ditampal pada tempat guna. Tempat guna ni atas ni tempat guna. Kan kita letak air, jadi kita minum. Okey, ni tempat yang kita guna. Kalau tempat yang kita tidak guna, katakanlah sebagai contoh di sini. Contoh, bukan ni tempat yang bukan kita guna. Baik. Jadi, pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, tampal pada tempat kita guna ataupun tidak, hukum dia sama. Jadi kalau tampal di sini dengan tampal di sini, hukum dia sama. Itu maksud dia wa dhabbatu mawdhi'il isti'mal ka ghairihi. Dan tampal tempat guna adalah seperti lain daripada mawdhi'il isti'mal fil asah. Maksudnya kalau tampal pada tempat guna tu jelas, jadi ada penggunaan emas dan perak. Tapi kalau tampal pada tempat yang lain, maka di sini ada khilaf di kalangan ulama. Maksudnya ada sebahagian ulama kata tak ada masalah sebab kita bukan kita guna emas dan perak sebab kita guna tempat lain, tampal tempat lain. Nampak kan? Tampal tempat lain, guna tempat lain. Maka tak ada masalah. Tu atas pandangan sebahagian daripada ulama. Jelas? Tapi pandangan al-asah, kita sebut dah beberapa minggu lepas bahawasanya al-asah adalah istilah yang digunakan oleh Imam Nawawi yang menunjuk bahawasanya masalah ni adalah masalah khilaf yang berlaku di kalangan ashab Syafi'i. Tapi pandangan al-asah adalah pandangan yang mu'tamad. Okey, habis. Qultu, berkata oleh aku. Siapa aku? Yakni al-Imam An-Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Al-madhhabu. Dulu kita ada cerita dah. Istilah madhab. Madhab ni adalah pandangan yang kuat di dalam meriwayatkan madhab. Maksudnya di sini ada khilaf. Ada khilaf di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i dalam meriwayatkan mazhab Syafi'i itu sendiri. Mungkin meriwayatkan pandangan Imam Syafi'i ataupun pandangan ashab Syafi'i. Dan hak yang paling kuat sekali hak ni. Al-madhab katanya tahrimu dhabbati adh-dhahabi mutlaqa. Wallahu a'lam. Adalah haram ataupun pengharaman tampalan emas mutlaqan secara mutlak. Apa benda mutlaqan? Mutlaqan tadi kita kena ingat kita ada kecil, ada besar, ada kerana perhiasan ataupun dan ada kerana hajah. Mutlaqah maksudnya sawa'un kanat kabiratan atau sawa'un kanat saghiratan atau kabiratan li zinatin atau lil hajah. Itu maksud mutlaqan. Jadi maksudnya mengikut pandangan Imam Rafi'i, tampalan emas dan tampalan perak dia hukum dia sama. Maksudnya kalau kecil kerana hajah, dah kira lah tampalan emas ke tampalan perak, hukum dia adalah harus. Kalau kecil kerana perhiasan, hukum dia adalah harus serta makruh. Kalau besar kerana perhiasan, hukum dia adalah haram. Kalau besar kerana hajah, hukum dia adalah harus serta makruh. Tapi pandangan Imam Nawawi bukan begitu. Pandangan yang mu'tamad bukan begitu. Pandangan yang kuat bukan begitu. Pandangan yang kuat adalah perincian tadi hanya untuk tampalan perak sahaja. Manakala tampalan emas tidak ada perincian. Sama ada kecil ataupun besar, sama ada kerana perhiasan ataupun kerana hajah,
hukum dia adalah haram untuk tampalang emas. Jelas ni? Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya kata dia, kita masuk dalam perbahasan baru iaitu babu asbabil hadath. Bab pada membincangkan tentang sebab-sebab hadath. Dia babu asbabil hadath, ai babu bayani asbabil hadath. Dia ada hazaf. Ada hazaf. Babu bayani asbabil hadath. Bab pada menjelaskan sebab-sebab hadath. Dia hadath, dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya hadath kecil, yang keduanya hadath besar. Hadath kecil adalah setiap perkara yang mewajibkan wudu. Manakala hadath besar adalah setiap perkara yang mewajibkan mandi. Baik. Cuma apabila diitlaqkan, didatangkan perkataan hadath tanpa diikatkan dengan ikatan, tanpa diqaidkan. Okay, kita guna istilah-istilah yang diguna oleh ulama. Mungkin sebahagian daripada penonton yang mengikut pengajian kitab Minhajul Talibin pernah mendengar perkataan itlaq, perkataan mutlaq, perkataan muqayyad sebelum daripada ni. Dan mungkin kali pertama didengar perkataan itlaq, mutlaq dan muqayyad. Jadi kita akan guna istilah ni. Dia apabila kita sentiasa ulang, kita akan faham. Jadi hadath dia terbagi kepada dua. Yang pertamanya hadath al-hadathul asghar, yang keduanya al-hadath al-akbar. Baik. Jadi perkataan al-hadath apabila diitlaqkan, apa makna diitlaqkan? Maksudnya tidak diqaidkan dengan qaid, tidak diikatkan dengan qaid. Kalau kita kata al-hadathul asghar, jadi kita telah qaidkan, kita telah ikatkan al-hadath dengan al-asghar. Kalau kita kata al-hadathul akbar, kita telah ikatkan hadath dengan perkataan al-akbar. Sekarang ni kita tidak ikatkan dengan al-asghar ataupun al-akbar. Itu maksud kita itlaqkan. Jadi lafaz hadath apabila diitlaqkan, maksudnya tidak didatangkan ikatan dia sama ada ikatan al-asghar ataupun al-akbar, maka ia merujuk kepada hadath al-asghar. Jadi bab pada membincangkan sebab-sebab hadath, maksud benda hadath benda hadath al-asghar. Baik. Hiya iaitu sebab-sebab hadath ada arba'ah, ada 4. Sebab hadath ada 4. Ahaduha, yang pertamanya adalah khuruju syai', keluar sesuatu. Tengok keluar sesuatu. Diguna dengan perkataan isim nakirah. Syai'in isim nakirah, tidak ada alif lam. Keluar sesuatu. Dia sesuatu di sini dia merangkumi benda. Dan dia merangkumi benda dan angin. Keluar sesuatu sama ada benda ataupun angin. Maka apabila seorang tu keluar sesuatu, keluar benda, keluar angin daripada kubul dia ataupun dubur dia, maka berlaku, terjadi hadath. Maksudnya ada dah hadath pada diri dia. Dan sesuatu di sini sama ada sesuatu tu benda suci ataupun benda najis. Sama ada sesuatu ni adalah benda yang biasa keluar, air kecil, tahi, ataupun benda yang jarang keluar, batu sebagai contoh, ulat. Semuanya membatalkan wudu. Jadi keluar sesuatu, kita katakan keluar sesuatu sama ada sesuatu ni ain ataupun angin, benda yang suci, benda yang najis, benda yang biasa keluar ataupun tidak biasa keluar, jarang keluar, semuanya adalah sebab hadath. Maksudnya ia membatalkan wudu. Orang yang berlaku perkara ini, maka wajib dia kena berwudu sebelum daripada dia mengerjakan sembahyang. Baik, itu maksud khuruju syai'in. Keluar sesuatu, keluar min qubulihi, daripada qubulnya. Qubul kalau perempuan farak, kita kata, kalau lelaki zakar. Walaupun perkataan farak sebenarnya digunakan juga untuk zakar lelaki, tapi kita cakap mudah gitulah. Keluar sesuatu daripada qubulnya. Au duburihi, ataupun duburnya. Keluar sesuatu daripada qubul ataupun keluar sesuatu daripada dubur. Illal maniyah, malaikat mani.
Jadi mani terkecuali. Maksudnya keluar mani ia tidak membatalkan wudu. Jadi apa jua yang selain daripada mani yang keluar daripada qubul dan dubur, ia membatalkan wudu. Jadi kalau keluar batu membatalkan wudu. Keluar darah membatalkan wudu. Keluar hak yang biasa keluar membatalkan wudu. Hak yang keluar tu suci membatalkan wudu. Faham? Dia telang, cici. Sebagai contoh telang cici. Lepas tu tubik mula cici. Tubik kok dubur dia batal wudu. Baik, dia termasuk dalam sesuatu. Bahkan mengikut mazhab Imam Syafi'i, angin yang keluar daripada kemaluan kubul bagi perempuan, ia juga termasuk dalam perkara yang membatalkan wudu. Dia termasuk dalam sebab hadas kecil. Jadi ada sebahagian daripada perempuan dia mengalami kentut farak. Maka ia termasuk dalam perkara yang membatalkan wudu menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Walaupun di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama mazhab mengatakan tidak membatalkan wudu. Melainkan mani. Mani dia tidak membatalkan wudu. Mani dia tidak membatalkan wudu. Baik. Bagi orang yang dia kita kena buat contoh begini. Mani tidak membatalkan wudu. Maksudnya orang tu keluar mani tapi wudu dia masih ada. Kita kena buat contoh orang tu dia tidur. Dalam keadaan dia duduk. Katakanlah orang lelaki lah. Umur baru 22 tahun, 23 tahun, tengah nafsu tengah kuat. Nikah dak lagi. Rasul suruh puasa malah. Zaman ni aurat terdedah merata tempat. Makan banyak jadi nafsu kuat. Tiba-tiba masa tidur tu ada wudu. Dia tidur dalam keadaan duduk. Tiba-tiba mimpi keluar mani. Dia dalam keadaan duduk. Kata ulama, wajib dia mandi tetapi wudu dia tidak batal. Maksudnya masih lagi dikirakan dia berwudu. Cuma walaupun wudu dia tidak batal, dia tidak boleh sembahyang. Dia tidak boleh menyentuh Al-Quran dengan wudu tersebut. Sebab ada padanya hadas besar. Kerana antara syarat sembahyang mesti kena suci daripada hadas besar. Dan apakah faedah? Dia saat itu keluar mani tapi wudu dia tak batal. Faedahnya adalah, kata ulama, orang yang ada wudu ketika dia keluar mani dan tidak batal wudu dia mandi wajib. Ketika dia mandi wajib, sebelum daripada dia mandi wajib, selepas daripada mandi wajib, dia tidak melakukan perkara yang membatalkan wudu, tak kecing, tak pegang kemaluan, maka lepas daripada mandi wajib, dia tidak ambil wudu, sepakat ulama mengatakan sah sembahyang dia. Sepakat ulama mengatakan sah sembahyang dia. Berbeza dengan orang yang mana masa dia keluar mani tu dia tak ada wudu, sebab dia keluar mani kerana bersetubuh dengan isteri dia. Jadi bermakna ada padanya hadas kecil dan ada padanya hadas besar. Maka dia mandi wajib. Lepas daripada mandi wajib dia tidak ambil wudu. Maka pandangan mu'tamad dan pandangan majoriti ulama, boleh dia sembahyang tanpa mengambil wudu kerana mandi wajib dia mengangkat hadas kecil, mengangkat hadas besar dan terangkat juga hadas kecil. Cuma di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama kata tak boleh, mesti juga kena ambil wudu. Jadi bagi orang yang tak ada wudu, lepas daripada dia mandi wajib, pandangan majoriti ulama kata tak perlu ambil wudu, tapi ada juga pandangan kata kena ambil wudu. Tetapi kalau wudu dia masih lagi ada sebab keluar mani tidak membatalkan wudu, maka lepas daripada dia mandi wajib, dia tidak ambil wudu, maka sepakat ulama mengatakan sah sembahyang dia. Sama ada pandangan yang mengatakan tidak disyaratkan, maksudnya mandi wajib saat itu mengangkat kedua-dua hadas, ataupun pandangan yang mengatakan mandi wajib tidak mengangkat kedua-dua hadas, bukan hanya mengangkat hadas besar. Kedua-dua pandangan tersebut mengatakan dia boleh bersembahyang kerana dia masih lagi ada wudu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah keluar sesuatu daripada qubul dan dubur, ia membatalkan wudu ataupun sebab bagi hadas kecil, maka ada perkara yang perlu dibincangkan dalam permasalahan ini.
Iaitu kata Imam Nawawi, walau insadda makhrajuhu wa fataha tahta ma'idatihi fa kharaja al-mu'tadu naqad wa kadha nadirun kadudin fil adhar. Jadi ada orang dia ada kubul dia dan ada orang dia ada dubur dia. Dan ada orang yang Allah Ta'ala uji, nasallallahu salamata wal afiyah, kubul dia dan dubur dia tersumbat. Maka dia mengeluarkan najis, mengeluarkan air kecing melalui saluran yang lain. Adakah keluar air kecing dan najis melalui saluran yang lain membatalkan wudu ataupun tidak? Ni perlu kita kena faham, kita kena belajar. Tambah-tambah bagi orang yang menjadi rujukan dalam masyarakat. Orang yang tidak menjadi rujukan dalam masyarakat, tak apalah. Orang yang menjadi rujukan dalam masyarakat, maka antara benda yang akan diajukan kepada dia permasalahan ni. Orang tu sakit, jadi tak boleh nak begok melalui jalan yang biasa, tak nak kecil melalui jalan biasa, melainkan kena tebuk. Masa apabila tebuk, tubik najis kat tu, batal dak wudu. Sedangkan kalau keluar melalui dubul ataupun kubul, batal wudu. Lepas tu keluar kat tu batal dak wudu. Sebenarnya disebut dalam kitab. Disebut di dalam kitab. Katanya, walawin saddah, sekiranya tertutup, tersumbat, sumbat, makhraju, tempat keluarnya, sumbat, tempat keluarnya. Tempat keluar sesuatu tadi tu sumbat, kubul dia sumbat, dubur dia sumbat. Lepas tu wang fataha, lepas tu terbuka tahta ma'idatihi, di bawah ma'idahnya. Jadi maksud dengan ma'idah, asal ma'idah makna perut, tapi yang dimaksud dengan ma'idah di sini adalah pusat dia. Pusat tu maksud ma'idah. Jadi terbuka di bawah pusat dia. Okey, kita ada pusat, lepas tu bahagian bawah pusat terbuka. Maksudnya ada lubang yang ditebuk, nasallallahu salamata wal afiyah, yang mana terletak lubang saat itu di bawah pusat. Tak kira kawasan mana pun, kanan ke kiri, yang penting garisan dia di bawah pusat, di bawah garisan pusat. Fa kharajal mu'tad, maka keluar benda yang biasa keluar, maksudnya keluar najis melalui mana lubang tu, maka naqadah, batal wudu. Batal wudu. Wa kadza, dan seperti ini, seperti hak yang al-mu'tad, hak yang biasa keluar, nadirun, benda hak yang jarang-jarang keluar. Maksudnya lubang hak yang berada di bawah pusat tu, keluar sesuatu hak yang jarang keluar, contoh tubik ulat ke, ataupun tubik darah kat tu ke, maka tetap batal wudu mengikut pandangan al-azhar. Wa kadza nadirun kadudin, seperti ulat, fil azhar, mengikut kaul al-azhar. Au fauqaha, ataupun di atasnya, di atas ma'idah. Maksud ma'idah di sini pusat. Asal ma'idah perut, tapi maksud dia adalah pusat. Ataupun di atasnya, maksudnya lubang saat itu berada di atas pusat. Wa huwa munsad, sedangkan makhrajnya tersumbat, makhrajnya tertutup. Au tahtaha, ataupun di bawahnya, di bawah ma'idah. Wa huwa, dan iaitu makhrajnya munfatih, terbuka. Fala, maksudnya fala yang qudul wudu, maka tidak terbatal wudu fil azhar, mengikut kaul al-azhar. Okey, kita buat kesimpulan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar sesuatu daripada kubul dan dubur, ia membatalkan wudu. Okey. Manakala muntah sama ada dengan sengaja ataupun tidak, ia tidak membatalkan wudu mengikut mazhab Imam Syafi'i. Walaupun ada pandangan sebahagian daripada ulama mazhab, contoh mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, mengatakan batal wudu dengan muntah, tapi dengan syarat-syarat tertentu, muntah yang banyak. Adalah syarat-syarat dia. Jadi mengikut mazhab Imam Syafi'i, muntah tidak batal wudu. Muntah, ia tidak membatalkan wudu. Keluar sesuatu daripada kubul dan dubur, ia membatalkan wudu. Okey, selesai. Jadi seorang ni, kemaluan dia tersumbat, dan najis keluar daripada satu lubang yang ditebuk pada perutnya, nasallallahu salamata wal afiyah. Maka ketika keluar najis tersebut daripada lubang yang ada pada perut dia,
adakah batal wudu ataupun tidak? Kau tempat hak yang asal, tempat keluar yang asal tersumbat, tiba-tiba keluar melalui benda saluran ataupun laluan yang lain. Adakah ia membatalkan wudu ataupun tidak? Okey, kata ulama. Yang pertama, tempat keluar yang asal, yakni kubur dan dubur tersumbat. Yang kedua, kubur dan dubur tidak tersumbat. Jelas tak? Yang pertama benda, kubur dan dubur tersumbat. Yang keduanya, kubur dan dubur tidak tersumbat. Okey, kalau kubur dan dubur tersumbat, tertutup, tidak berfungsi dah, tak keluar benda dah, maka kita kena tengok hak yang lubang, hak lain, hak yang keluar najis saat ni tu, di manakah terletak dia? Kalau terletak dia di bawah pusat ke bawah, maka ia membatalkan wudu. Sama ada keluar benda hak yang biasa keluar najis ataupun benda hak yang jarang keluar, tetap ia membatalkan wudu. Cuma hak yang jarang keluar seperti ulat keluar, ia membatalkan wudu. Hak tu fil azhar. Muqabil azhar dia tidak batal wudu. Maksudnya muqabil azhar dia kata batal wudu hanya al-mu'tad sahaja. Kalau hak yang nadir tidak batal wudu. Nampak? Okey, yang pertama, lubang tersumbat, lepas tu keluar najis melalui lubang yang baharu yang berada di bawah pusat. Okey je lah. Yang berada di bawah pusat. Baik. Satu. Yang kedua, lubang bawah tersumbat. Tapi keluar najis saat itu melalui lubang hak yang baru yang berada di atas pusat. Maka ia tidak membatalkan wudu. Kerana dia diserupakan dengan muntah. Yang kedua. Yang ketiga. Lubang yang baru saat itu duduk di bawah pusat. Tetapi lubang asal terbuka. Nampak? Lubang asal terbuka tak ada masalah. Lubang asal berfungsi. Perut dia bocor. Nasallallahu salamata wal afiyah. Tubik najis. Yang mana tempat bocor saat itu, nasallallahu salamata wal afiyah, duduk di bawah pusat. Maka tak batal wudu. Kerana lubang asal masih lagi berfungsi. Berapa dah? 3. Yang keempat. Lubang asal tertutup. Terbuka. Lubang asal terbuka. Lepas tu lubang yang baru berada pada atas pusat. Maka tidak ia membatalkan wudu. Jelas tak? Okey. Itu maksud walawi sadda makhrajuhu, sekiranya tersumbat oleh makhrajnya, tempat keluar hak yang asal, wang fataha tahta ma'idatihi, dan terbuka hak yang berada di bawah ma'idahnya, maksudnya pusatnya, fa kharajal mu'tad, maka keluar benda hak yang biasa keluar, naqad, batal wudu. Ini batal wudu. Jadi syarat 3 sini. Yang pertama, lubang asal tersumbat. Yang kedua, lubang hak yang baru berada di bawah pusat. Yang ketiga, hak yang keluar saat itu benda hak yang biasa keluar. Tahi, air kecing. Okey. Wa kadza nadirun kadudin fil azhar. Okey. Hak yang nadir sama dengan hak yang mu'tad mengikut kaul azhar. Maksudnya hak dia ada khilaf. Kalau lubang dia tersumbat, lubang asal tersumbat, terbuka di bawah pusat. Lepas tu keluar benda hak yang tak biasa keluar, jarang keluar, bukan tahi, bukan air kecing. Tubik kita kata ulat. Contoh, tubik darah. Batal tak wudu daripada lubang tersebut? Berlaku khilaf. Sebahagian kata batal, sebahagian kata tidak batal. Al-azhar batal. Nampak? Au fawqaha wa huwa musad, ataupun di atasnya, di atas pusat. Walau lepas tu lubang hak asal memang tersumbat. Satu. Au tahtaha, ataupun di bawah pusat, wa huwa munfatih, lubang asal terbuka. Maka fala fil azhar. Maksudnya walaupun ada pandangan yang kedua mengatakan batal, tapi mengikut pandangan mu'tamad tidak batal wudu. Jelas tak? Al-thani, yang kedua daripada asbab al-hadath, zawalul aqli, hilang akal. Yang dimaksud dengan hilang akal ni bukan gila. Dalam masalah ni bukan gila. Hilang akal di sini bukan gila. Yang dimaksud dengan hilang akal di sini adalah hilang tamyiz. Dia tidak lagi boleh buat perbezaan. Hilang akal di sini ia merangkumi tidur, dia merangkumi gila, merangkumi pengsang, merangkumi mabuk. Itu hilang akal di sini. Hilang akal merangkumi tidur. Jadi antara sebab hadas adalah tidur, tapi dengan syarat-syarat dia. Antara sebab hadas adalah
Gila. Antara sebab hadas adalah pitam. Gila dengan pitam ni, sepakat ulama, ijma' ulama mengatakan ia membatalkan wudu. Dan dia merangkumi mabuk. Semua hilang akal baka. Illa nauma mumakkinin maq'adah. Melainkan ada pengecualian. Melainkan tidur mumakkinin. Seorang yang menetapkan maq'adahu akan maq'ad. Maq'ad ni tempat duduk. Dia pada tempat duduk mungkin lantai, mungkin punggung dia. Tapi maq'ad di sini dengan makna punggung dia. Dia menetapkan akan punggungnya ay minal ardi daripada lantai. Dia tetapkan papan punggungnya di lantai. Maksudnya dia tidur dalam keadaan dia duduk. Papan punggung dia tetap di lantai. Dia kita nak tahu tetap ataupun tidak, kalau kita sedar saat itu, tiba-tiba kita nak ketuk, kita tidak boleh nak mengeluarkan angin, melainkan kita kena akak dulu, kena senggeng dulu, sengek dulu. Maka tu dipanggil mumakkinin maq'adahu minal ard. Jelas? Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidur, dia tidur dia lain daripada orang Terengganu kata arik-arik. Arik-arik ini maksud dari arik-arik ini adalah dia ngantuk, sengguk-sengguk, tapi dia masih lagi dapat bayangkan orang yang berada di sisi dia. Tapi mungkin dia tidak faham dah orang cakap. Faham? Dia faham dah orang cakap. Tapi masih lagi ada sedar walaupun dalam jumlah yang sedikit, sedar sikit. Maksudnya dak hilang terus lah. Masuk sedar lagi orang yang berada di tepi. Itu dipanggil gatuk. Dia yang batal wudu adalah tidur. Kalau ngantuk tak batal wudu. Jadi kita memang sengguk-sengguk tapi kita sedar lagi orang duduk tepi. Orang duduk cakap. Kita tak faham dah orang cakap. Sebab kita dah nak fokus dah. Baik. Ia tak batal wudu. Tidur yang seorang menetapkan papan punggungnya di lantai juga ia tidak membatalkan wudu. Okey. Dia kadang-kadang berlaku kita bangun subuh awal. Kita pergi di masjid. Kita berasa taklah agak sebab baru tidur awal ni sakit tubuh kita pun guling sekejap. Sementara tunggu Tok Bilal. Kita guling. Tak mau tidur. Tapi apabila sampai Tok Bilal kita pun bangun, aku tidur ke tak saat dia? Rasa macam tidur. Ke arik-arik je? Ke tidur sungguh? Okey, kita tak yakin. Maka ketika tidak yakin, berlaku perkara yang membatalkan wudu, maka wudu dia tidak batal. Maksudnya tetap dia boleh sembahyang tanpa dia mengambil wudu. Sebab dia tidak yakin berlaku perkara yang membatalkan wudu. Kita dalam kaedah fiqh menyebutkan al-yaqin la yazulu bisyak. Benda yang yakin tidak hilang dengan syak. Jadi apabila kita ambil wudu bermakna kita yakin kita berwudu. Tiba-tiba kita syak berlaku tak perkara yang membatalkan wudu pada diri kita, maka syak berlaku perkara yang membatal wudu pada diri kita, ia tidak dapat menghilangkan wudu yang ada pada diri kita. Nampak? Seterusnya as-salith, yang ketiga. Yang ketiga daripada asbab al-hadath adalah iltiqa. Iltiqa ni maksudnya bersentuh, bertemu. Basyaratayir rajul. Basyaratai, asalnya basyaratain. Musanna daripada mufrad basyarah. Apabila kita idhafah, maka dihadzafkan nun. Nun iwadun anit tanwin yang berada pada musanna dihadzafkan, dibuang ketika idhafah. Imam Ibnu Malik dalam kitab Alfiyahnya menyebut nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhifu hadzifka turisina. Jadi nun yang berada pada selepas daripada alamat i'rab, sebab alamat i'rab bagi musanna ya ataupun alif, nun yang ada selepas daripada ya ataupun alif, waw ataupun ya dalam masalah jamak mudzakkar salim, nun tersebut mungkin hadzaf daripada mudhafun ilaih, daripada mudhaf. Jadi basyaratayir rajuli, asalnya basyarataini.
Jadi bertemu dua kulit. Maksudnya dua kulit, orang lelaki kulit, orang puan kulit. Tu dua kulit bagi lelaki dan perempuan. Orang lelaki kulit, orang puan kulit. Bertemu kulit lelaki dan kulit puan. Maka ia membatalkan wudu. Bertemu kulit laki-laki dan kulit perempuan, ia membatalkan wudu. Tapi syaratnya adalah lelaki dan perempuan ini telah sampai kepada hak syahwah. Kalau lelaki ni masih lagi kecil, perempuan ni masih lagi kecil, maka tidak batal wudu. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah mesti bukan mahram. Sebab tu dia kata illa mahraman fil azhar. Melainkan mahram. Mahram ni adalah perempuan yang haram berkahwin dengan kita. Sama ada haram kerana nasab, ataupun haram kerana radha', penyusuan, ataupun haram kerana musaharah, perkahwinan. Baik. Melainkan perempuan yang mahram fil azhar. Jadi pendek kata, persentuhan kulit laki-laki dan perempuan ia membatalkan wudu, tapi dengan syarat yang pertama adalah dewasa kedua-duanya. Yang keduanya adalah dewasa ni bukan maksud mesti kena balik umur 14, 15, 16, tak mesti. Maksudnya setelah sampai kepada hak syahwah, ada keinginan dah. Kalau orang tengok dia, orang lelaki tengok orang lelaki yang mempunyai nafsu yang tidaklah ganas sangat dan tidaklah sejuk sangat, okey, beres dah. Maksudnya bernafsu dah tengok dia. Orang puan pun bernafsu dah tengok orang lelaki ni. Maka tu yang dinamakan sebagai besar dah keduanya, maka baru batal wudu. Okey, yang pertama kena besar, yang keduanya tidak ada hubungan mahram, yang ketiganya mesti tidak berlapik. Sebab dia kata iltiqa, bersentuh kulit. Kalau bersentuh bukan kulit, maka tak batal wudu. Contoh bersentuh kuku tak batal. Gigi tak batal. Dia yang batal dia kulit, rambut tak batal. Tu kena ingat. Dalam mazhab Imam Syafi'i, berlaku persentuhan kulit di antara laki-laki dan perempuan ia membatalkan wudu. Tidak disyaratkan ada syahwah masa bersentuh. Adakah disyaratkan ada syahwah ketika bersentuhan? Tidak. Tidak disyaratkan ada syahwah ketika bersentuhan. Kenapakah batal wudu? Kerana dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala kata, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Jadi ataupun kamu menyentuh perempuan. Perkataan lamastumun nisa adalah dengan makna menyentuh, kerana di sana ada qiraat yang kedua baca aw lamastumun nisa dengan makna menyentuh perempuan. Jadi orang yang menyentuh dan orang yang disentuh, laki-laki dan perempuan itu batal wuduk mereka. Mengikut mazhab Imam Syafi'i, sama ada syahwat ataupun tidak. Dan pandangan yang mengatakan batal wuduk ini bukan hanya pandangan Imam Syafi'i seorang saja, bukan. Bukan, ia adalah pandangan sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Antara sahabat yang berpandangan seperti ini adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Umar. Antara sahabat yang sama dengan mazhab Imam Syafi'i. Maksudnya antara pandangan sahabat yang sama dengan pandangan mazhab Imam Syafi'i. Antaranya. Baik. Tu kita kena faham. Ini adalah pandangan sebahagian daripada sahabat Rasulullah sendiri dan sebahagian daripada ulama mujtahid. Bahkan pandangan yang mengatakan batal wuduk bersentuh laki-laki dan perempuan ni sebenarnya adalah pandangan majoriti, pandangan kebanyakan ulama, bermula daripada kalangan sahabat Rasulullah hingga ulama-ulama mujtahid yang setelah daripada sahabat Rasulullah. Dan pandangan ini adalah pandangan majoriti ulama mazhab, pandangan mazhab Maliki, pandangan mazhab Hambali, pandangan mazhab Imam Syafi'i batal wuduk. Cuma ada perbezaan lah. Mazhab Maliki dengan mazhab Hambali kata batal wuduk ketika ada syahwah, ketika bersentuhan saat ni. Kalau tak ada syahwah, tak batal wuduk. Mazhab Imam Syafi'i kata tak. Sebab batal wuduk ni kerana madhinnatus syahwah. Ada tempat sangkaan ataupun sangkaan yang kuat wujudnya syahwah. Walaupun tidak ada syahwah sekalipun, tapi ada madhinnah syahwah, maka ia membatalkan wuduk. Dan pandangan ni sebenarnya pandangan sebahagian daripada sahabat. Tuan Ana sebut 2-3 kali ni supaya kita berhati-hati dalam kita
menyebut pandangan ni. Sebab ada kala ataupun ada sebahagian dia kata pandangan hak yang kata batal wuduk tak betul. Salah. Hak yang betulnya adalah batal wuduk. Lepas tu dia cuba memperlekehkan pandangan hak yang kata batal wuduk. Sedangkan masalah ni adalah masalah ijtihadiyah. Pandangan hak yang kata batal wuduk adalah pandangan majoriti ulama dan pandangan sebahagian daripada sahabat Rasulullah. Pandangan Sayyidina Umar, pandangan Abdullah bin Umar, pandangan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum jami'an. Pandangan sebahagian daripada ulama-ulama mujtahid yang datang selepas daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kita kena berhati-hati dalam kita berbeza pandangan. Jangan sampai benda hak yang sepatutnya kita berlapang dada tapi kita jadi ta'assub, berpegang kepada pandangan kita dan dalam masa yang sama ngaji kepada pandangan hak yang lain. Sedangkan pandangan tersebut adalah pandangan yang mu'tamad, pandangan hak yang mu'tabar, pandangan hak yang dipegang oleh sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal malmusu kalamisin fil azhar. Dan al malmus orang yang disentuh, kalamisin seperti orang yang menyentuh fil azhar, pada qaul al azhar. Maksudnya muqabil al azhar dia kata hak yang batal adalah lamis sahaja, malmus tidak batal. Maksudnya kalau orang hak yang di sana ada orang yang menyentuh, di sana ada orang yang disentuh. Orang yang menyentuh saja batal, orang yang disentuh tidak batal. Itu muqabil al-azhar, tapi bukan pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Pandangan mu'tamad malmus dengan lamis saja sama je. Ana sebelum daripada ni Ana pernah tulis permasalahan ni bersama dengan dalil kepada pandangan mazhab Imam Syafi'i. Tiba-tiba ada seorang tu dia WhatsApp Ana, dia kata ustaz pernah dengar tak ada hadis yang Rasulullah sentuh Aisyah ketika Rasulullah sedang sembahyang. Rasulullah sentuh Aisyah ketika Rasulullah sedang sembahyang. Dan Rasulullah lari kaki Aisyah ketika Rasulullah sedang sembahyang tu kan. Rasulullah pegang kaki Aisyah pun buat lari. Dan satu malam lagi tu ada hadis yang lain, satu malam Aisyah cari Rasulullah tak ada. Aisyah pun gagal-gagal, patut Allah tangan di dalam masjid, tiba-tiba kena kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sedang sujud, ketika Rasulullah sedang sembahyang. Jadi seolah-olah kata apa hak yang disebut oleh Imam Syafi'i menyalahi hadis. Seolah-olah gitulah. Ustaz tak pernah jumpa dak hadis tu. Dan anda tulislah. Anda kata hadis tu anda pernah jumpa sangatlah hadis tu. Bahkan ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i adalah ulama-ulama mazhab Syafi'i dia tahu hadis tu. Imam Syafi'i sendiri tahu hadis tu, sebenarnya bukan tak tahu. Sebab ulama-ulama fiqh ni adalah ulama-ulama hadis saja. Bukan dia tak tahu. Tidak mungkin dia tidak tahu. Cuma dia bukan isu semata-mata dalil, tapi hak yang kedua adalah memahami dalil. Sebab itulah kalau kita tengok kepada ta'rif usulul fiqh adalah ma'rifatu adillatil fiqhi ijmalan. Patu wa kaifiyatu al-istifadati minha. Maksudnya dalil fiqh secara umum dan cara memahami dalil. Cara berdalil. Bagaimanakah cara untuk kita manfaatkan dalil? Bagaimanakah cara untuk kita memahami dalil? Jadi sekarang ni memang adalah hadis yang Rasulullah pegang Aisyah ketika Rasulullah sembahyang. Aisyah pegang Rasulullah ketika Rasulullah sembahyang. Ada setelah Rasulullah. Tapi mengikut mazhab Imam Syafi'i, hadis tersebut ditanggungkan di atas persentuhan ketika itu, persentuhan yang ada hail, berlapik. Sebab biasanya orang tidur dia akan pakai kain selimut ataupun pakai pakaian. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali memakai khuf. Baik. Jadi diihtimalkan, ditanggungkan, diletakkan persentuhan tersebut adalah persentuhan yang ada hail, ada berlapik di antara Rasulullah dengan Aisyah. Baik. Dan hak yang mengatakan batal wudu juga adalah sebahagian daripada sahabat Rasulullah. Itu kita kena faham. Wala tanqudu saghiratun wa sya'run wa sinnun wa dhufrun fil asah. Dan tidak batal oleh kanak-kanak perempuan yang kecil. Hak yang batal, hak yang besar.
Wa sya'run dan bulu dah batas tu bulu. Wa sinun gigi, wa dhufurun dan kuku fil asah. Ar-rabi' yang keempat daripada empat perkara yang menjadi sebab bagi hadas adalah massu qubulil adami bi batnil kafi, menyentuh qubul. Qubul ni kemaluan hadapan. Al-adami anak Adam, sama ada lelaki atau puang. Kalau orang lelaki cakap mudah batang saja, telur tak masuk. Maksudnya pegang telur tak patah. Manakala perempuan kira bibir farak sahaja. Selain daripada bibir farak tak patah. Kawasan hari-hari tu tak patah. Menyentuh kubul anak Adam. Sama ada anak Adam tu sendiri, anak Adam dia sendiri, dia setuh dia sendiri, ataupun setuh orang lain. Batal. Setuh diri sendiri batal, setuh orang lain apatah lagi. Tapi kalau bukan hak anak Adam, tak batal. Dia pergi setuh kubul kambing, ataupun itik, ataupun lembu, ataupun kuda, tak batal. Setuh pun bibatanil kaf, dengan perut kaf, tapak tangan. Sama juga dengan butunil asabi', perut jari. Perut ni adalah kalau kita buat rapat gini, kita tengok hak yang bertemu tu. Melainkan ibu jari tu buat gini. Mana hak yang bertemu tu dinamakan perut. Kalau setuh dengan hak perut saat ni tu, kubul baru batal wuduk. Kalau dengan hujung jari tak batal. Pegang gitu tak batal. Ni tengah ni tak batal. Tengah ni. Tengah ni tak batal. Baik. Hujung jari tak batal. Belakang ni tak batal. Katakanlah mak dia ambil sembahyang dah, tiba-tiba anak umur 3 tahun setengah berak. Lepas tu mak malah nak ambil wuduk pula tapi nak basuh berak anak. Jadi mak gonyoh kat ni je. Sebab dia antara mak gonyoh kat belakang ni, gonyoh punggung anak kat belakang gitu je. Ni kalau sekiranya ni hak masalah yang kedua. Sekiranya masalah yang kedua iaitu masalah halqah duburnya. Wa kadza, dan seperti ini, seperti menyentuh kubul anak Adam dengan batn al-kaf fil jadid, mengikut kaul jadid, halqatu duburihi, halqah duburnya. Halqah ni tempat keluar najis pada dubur, tempat yang keluar najis. Tu halqah dubur, batal juga. Baik. La farju bahimah, tidak kemaluan binatang. Tak batal. Gistu kemaluan binatang, yang gistu kemaluan kera dok setarang. Tak batal. Wa yanqudu farjul mayyiti was-saghir, dan batal farak mayat dan kanak-kanak yang kecil. Masalah setuh kemaluan tak kira mayat ke hak yang budak kecil ke batal. Tapi persentuhan kulit tak batal kalau budak. Wa mahallul jabbi, dan tempat potong. Tempat potong. Jadi baik. Jadi katakanlah pistol dia saat itu kena kerak. Silap warnanya kerak ada setarang. Biasa orang kat ujungnya habis pakai-pakainya kerak. Cabut dulu. Maka tempat potong kalau pegang batal juga. Wa zakarul asyal, dan zakar hak yang asyal. Asyal ni maksudnya yang tidak berfungsi dah lah. Tidak berfungsi. Dak cakap dak gerak, dak naik-naik. Mati pucuk dah. Dak bangun. Lumpuh. Batal juga. Wabil yadi syallai, dan dengan tangan hak yang lumpuh pun batal juga. Maksudnya sama ada zakar atau berfungsi ataupun tidak. Tangan saat dilumpuh ke ataupun tidak, ia membatalkan wudu. Wala yanqudu ra'sul asabi'i wa ma bainahuma, dan tidak batal kepala al-asabi', jari jemari. Ini kepala jari jemari ni kepala dia. Ini kepala. Kalau pegang gitu tak batal, pegang gitu. Dan barang yang diantaranya antara al-asabi', antara al-asabi', antara keduanya al-asabi' ni. Antara ni tak batal. Kepik gitu tak batal. Okey, habis. Seterusnya wa yahrumu bil hadathi as-salatu wa at-tawafu wa hamlul mushafi wa massu wa raqih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Lepas tu kita nak tahu ada soalan ke tak? Ada soalan ke tak, kita tanya kepada pihak pengajar lah. Sekejap. Wallahu a'lam. Kita tengok. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu.
Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar pengajian kita ini diberi keberkatan dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi ganjaran kepada pihak penganjur. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita, mengurniakan kepada kita keikhlasan dalam perkataan dan perbuatan kita. Allah Subhanahu Wa Taala a'la wa alam. Jadi kita tengok ada soalan, kalau tak ada kita beritahu. Tak ada lagi soalan. Okey, tak ada kita berhenti tu lah. Ustaz Okay, Alhamdulillah. Kita selesai pengajian pada malam ni. Dan barakallah kepada Al-Fadhil Ustaz atas bacaan dalam kitab online pada malam ni, dan insyaAllah kita akan sambung seterusnya malam esok insyaAllah Ustaz. insya-Allah. Okay, malam esok untuk siri yang ke-7. Dan sebelum tu ada beberapa iklan nak siarkan sempena bulan solat. Sempena bulan penghayatan ibadah solat, satu talaki kitab bulan penghayatan ibadah solat, kitab Muniyatul Musalli karangan Syekh Daud Abdullah Al-Fatani, disampaikan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Suhaimi bin Tuan Guru Haji Daud Al-Khalidi. Yang ni tiap hari ada, tiap hari, dan bermula daripada 1 Mac lagi. Bermula daripada 1 Mac, dan muslim-muslimat boleh mengikuti talaki kitab ni di Facebook Akademi Didik Ulama Amilin Terengganu ataupun di YouTube TV Dakwah. Dan yang kedua, kuliah online, yang ni pun tiap hari. Ni untuk minggu yang kedua, poster untuk minggu yang kedua. Boleh ikuti juga tiap hari daripada da'i-da'i kita. Dan yang terakhir, soal jawab fiqh solat untuk siri yang pertama. Dan insyaAllah akan ada siri yang seterusnya, soal jawab fiqh solat yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. Basri bin Ibrahim, Pensyarah Pusat Pengajian Syariah FKI, Fakulti Agama Islam UNIZA. Dan soal jawab ni boleh masuk, boleh tanya soalan secara langsung di live tu, di live streaming Facebook ataupun YouTube. InsyaAllah akan dipengerusikan oleh Fadil Ustaz Ahmad Ilani, Gawai Doa Dun Batu Rakit. Jadi alhamdulillah sama-sama kita menutup majlis kita pada malam ni dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Terima kasih kepada sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz, dan terima kasih kepada semua yang menonton siaran pada malam ni. Moga-moga kita semua terus istiqamah dalam menuntut ilmu, dan moga-moga kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang buruk datang daripada diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.